Sebelum tu kita nak cakap tentang kes muda bergabung dengan warisan. Sekarang ini telah ura-ura mengatakan bahawa warisan telah mengadakan rundingan. Satu rundingan telah diadakan di antara warisan dan juga muda berkenaan dengan kerjasama mereka dalam menghadapi pilihan raya. Hari itu, dahulu masa PRU ke-14 dan juga masa PRN hari itu, warisan menggunakan slogan Sabah Pos Sabahan. Tapi apa yang berlaku adalah Syafiee nampaknya macam cerita Raja Bersiung lah kan. Dia rasa macam shock pula. Tiba-tiba ditawarkan jawatan jadi Perdana Menteri hari itu, tapi tak boleh nak dilakukan kerana dia tidak command majority ataupun at least a big chunk of ahli parlimen. Kalau kita tengok warisan hanya ada 9 saja perbandingan dengan parlimen lain, dan the only way dia boleh pergi adalah dengan cara dia menebarkan dia punya sayap parti dia di luar daripada Sabah untuk pergi ke seluruh Malaysia termasuk Sarawak. Jadi persoalan ini yang akan timbul, adakah warisan masih lagi bermain dengan slogan Sabah Pos Sabahan, ataupun sekarang ini warisan sudah tukar slogan dia. So nampak gayanya warisan sudah tukar slogan lah. Jadi kalau kita tengok rundingan itu sudah pun berlaku ataupun mungkin sudah berlaku, dan dia kata beberapa pimpinan bakal adakan kerjasama dengan warisan. Presiden Warisan berkata, Syafiee Apdal berkata, beberapa pemimpin politik sudah menyatakan hasrat untuk mereka membentuk kerjasama dengan Parti Warisan yang setakat ini berpenggalan di Sabah. Kata Muhammad Syafiee, antara pemimpin yang mau bertemu dengannya adalah Presiden Penaja Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Syed Saddiq, dan yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan. Menurut Muhammad Syafiee, kerjasama dengan muda adalah penting, memandangkan anak-anak muda turut mempunyai kebolehan dan kekuatan masing-masing untuk memimpin negara. Bagaimanapun, menurut bekas Ketua Menteri Sabah itu, kerjasama tersebut belum dilancarkan secara rasmi. Cuma setakat ini saya ada perbincangan dengan beberapa pimpinan sudah pun bertemu dengan saya di beberapa tempat untuk menyatakan hasrat mereka tentang kesediaan untuk menyertai dengan Parti Warisan, katanya di Kuala Lumpur. Terdahulu Muhammad Syafiee menyertai sesuatu program. Okey, untuk isu ini tuan-tuan, saya dapat maklumat bahawa Syafiee memang ada berjumpa dengan pimpinan, tapi pimpinan itu bukanlah pimpinan tertinggi daripada mana-mana parti Pakatan Harapan. Saya tahu ada di antara mereka orang-orang mungkin pemimpin tempatan lokal di kawasan tersebut. Bukan negeri pun, bukan DON pun, tapi kawasan yang kecil kita kata ada. Dan benda ini memang berlaku, dan memang sekarang ini perbincangan itu ada. Saya aware. Dan muda dia sekarang ini tengah bermain dengan isu sama ada mereka boleh didaftarkan atau tidak. Dan kalau mereka tidak boleh didaftarkan sebelum datangnya pilihan raya umum yang ke-15 ini, itu saya kata tadi ada kemungkinan bahawa mereka akan menggunakan logo warisan. Because that is the most logical steps untuk mereka nak pergi dan menghadapi pilihan raya yang akan datang ini. Itu antara step yang paling logik lah mereka nak pergi kan. Jadi dalam keadaan itu, bagi saya rasa saya nampak bahawa bukanlah satu benda yang agak pelik lah. Warisan orang kata nak bekerjasama dengan muda. Namun pemahaman Syafiee Apdal bahawa muda ni adalah parti untuk orang muda adalah satu pemahaman yang dangkal lah. Seperti mana yang disebut oleh Syed Saddiq tempoh hari dan juga pimpinan daripada muda bukan parti untuk orang muda. Itu kita kena faham. Muda adalah Malaysian something pasal demokratik dan sebagainya, tetapi dia bukan parti untuk orang muda, cuma akronim dia adalah muda. Jadi salah kalau kita kata muda ni adalah akronim untuk orang muda atau adalah parti untuk orang muda. Salah kita faham macam tu. Namun begitu, tidak dapat kita nafikan kebanyakan mereka yang menyertai parti tersebut adalah orang muda. Jadi itu mungkin kebetulan, mungkin kerana pemimpin dia juga adalah orang muda seperti Syed Saddiq, maka dengan itu pimpinan mereka terdiri daripada orang-orang muda, penaja dia pun terdiri daripada orang-orang muda. Namun begitu, bukanlah objektif ataupun matlamat ataupun orang kata manifesto, perlembagaan muda itu adalah untuk orang muda, bukan. Itu kita kena faham. Jadi daripada sini kita kena tahu benda ni. Dan timbul isu tentang undi 18 pula. Saya sentuh undi 18. Ada yang bertanya, adakah sempat undi 18 ini pada tarikh yang akan berlaku ini, iaitu pada pilihan raya negeri Melaka dan juga pilihan negeri Sarawak? Jawapan mudah saya, tak mungkin berlaku, mungkin tak mungkin berlaku dalam pilihan negeri ini kerana senarai nama sudah keluar bagi anak-anak yang berusia 20 tahun ke bawah, 21 tahun ke bawah, ataupun tak pernah mendaftar undi sebelum ini. Anda boleh pergi ke website, cari website yang semak pengundi muda. Semak pengundi muda Malaysia.
Saya tengok dia punya website apa. Saya pergi semak pengundi muda. So dekat situ nanti tuan-tuan akan boleh masukkan nombor IC anak, anak saudara, anak buah, siapa-siapa lah masuk atau diri sendiri, dan cek sama ada anda dalam senarai atau tidak. Kalau ada, maka tulis alamat itu betul atau tidak, betulkan. Jadi proses itu akan ambil masa. Setelah selesai proses tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, dia kena pamerkan. Senarai itu kena dipamerkan, kena dijual. Kalau tak ada bangkangan, barulah dikeluarkan sebagai gazet yang seterusnya. So berkemungkinan perkara ini akan berlaku, undi 18 ini berlaku hanya setahun depan, pada awal mungkin kuarter pertama tahun hadapan. Berkemungkinan sebab kuarter ini untuk dihabiskan tempoh tersebut. Berkemungkinan. Saya tak tahulah kalau tiba-tiba kerajaan ini ada miracle, PRN ini dia buat undi 18 secara tiba-tiba. Saya tak tahu. Tapi kalau kita ikut prosedur yang betul, dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa, insya-Allah. Itu antara benda yang kita kena tahu. Okey. So balik kepada undi 18 tadi, jadi PRN Sarawak ini dan juga PRN Melaka berkemungkinan tidak akan melibatkan undi 18 tahun seperti mana yang kita ketahui, insya-Allah. Okey. Now muda bakal bergabung, kita dah kata tadi. So kalau penggabungan tersebut adakah akan menggugat apa yang ada sekarang ini? Jawapan mudah saya tak sebenarnya. Jawapan mudah saya, penggabungan tersebut berkemungkinan besar tidak akan dapat menggugat parti politik yang sudah established di dalam negara kita, terutama Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, kerana kemungkinan untuk bersatu itu sendiri pun pupus itu ada. Ini saya nak cerita sikit kat tuan-tuan. Ini tak ada dalam mana-mana berita. Sekarang ini Azmin dan Zuraidah dah mula, percakaran itu mula berlaku, pergaduhan itu sudah mula ada. Orang-orang Azmin pun dah mula nak mencari tapak. Orang-orang Zuraidah pun dah mula nak mencari tapak lain. Ni nak cerita. Mereka sudah nak mula mencari tapak lain di dalam mana-mana parti yang nak bersama dengan mereka. Pertama sekali, mereka tak nampak harapan mereka di dalam bersatu. Mereka tak nampak harapan mereka di dalam bersatu. Kerana apa? Kerana bersatu sudah mempunyai gu dia sendiri. Sudah ada dia punya kelompok dia sendiri. Sudah ada kekuatan dia sendiri dan mereka tahu mereka takkan boleh pergi jauh dengan apa yang ada dalam bersatu itu. Dan kita seperti kita ketahui, bersatu itu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memang dah kuat, yang memang dah ada dia punya peranan dan sudah ada dia punya bukan peranan tetapi dia punya kumpulan-kumpulan mereka masing-masing. Dan untuk Azmin Ali dan Zuraidah yang tidak mempunyai jawatan dalam parti, tiba-tiba, kecuali jawatan dia lantik lah, tiba-tiba nak naik bertanding dalam pemilihan parti yang akan datang adalah suatu yang agak sukar, kerana pemilihan parti baru berlangsung hari itu. For another 2 years tu agak sukar, dan ditakuti dalam PRU ni pun nama mereka tidak tersenarai. Ada kemungkinan nama mereka berkemungkinan tidak tersenarai. Siapa kata mereka boleh disenaraikan hanya kerana mereka hianat dengan parti? Belum tentu mereka boleh disenaraikan. Mereka belum boleh dibuktikan kesetiaan mereka kepada parti itu, belum dibuktikan. Okey. Jadi disebabkan itu, ada ura-ura sebenarnya, ada perbincangan Azmin dan juga Zuraidah hendak bergabung dengan beberapa individu. Antaranya ada satu individu bebas sekarang ini, individu bebas yang keluar daripada bersatu tempoh hari tetapi tidak menyertai mana-mana parti lagi setakat ini. Ada juga ura-ura mengatakan mereka akan kembali ke Parti Keadilan Rakyat, ke PKR. Sekarang ada usaha untuk nak bawa mereka balik ke dalam PKR. Ada. Rundingan itu ada, perbincangan itu ada. Tapi adakah mereka akan kembali? Itu persoalan yang lain. Tetapi bukan kita kata jalan dan pemikiran itu bukan kata tak ada. Dan perbincangan itu pada siri yang lepas, sewaktu nak tukar kerajaan yang last hari itu, ada sebenarnya. Bukan saya menafikan. Sekarang saya buka cerita, ada. Perbincangan itu ada. Now, isu yang lebih sentral, ada yang kata, Suardi kenapa kau buka cerita ni? Cerita ni semua orang dah tahulah. Tak payah saya cerita pun orang lain dah tahu cerita ni. Isu sentral dia sama ada kita nak masih berharap kepada pengkhianat-pengkhianat. Itu isu sentral. Sebab itu hari ni saya keluarkan gambar Sheraton hari ni untuk mengingatkan kita, sebenarnya kita ni nak bergerak atas dasar apa, tuan-tuan? Saya sebut, dalam kepimpinan dan kepemimpinan, untuk kita nak melihat pengikut yang baik, dia ada 2 ciri. Satu, kuah. Kedua, wal amanah. Satu, kompetensi. Kedua, amanah, trust, kepercayaan. Banyak daripada kita, dan saya percaya ke semua, majority, mungkin almost 99.9% YB kita ni competent. Kalau mereka tak kompeten, maksudnya berkelayakan untuk nak jadi YB. Kalau mereka tak berkelayakan untuk jadi YB, buat apa dia bertanding jadi YB dan mampu memegang jawatan? Mereka berkelayakan. Paling kurang pun dia tahu membaca, menulis. Itu paling kurang. Boleh bercakap. Itu paling kurang. Tetapi kita bukan setakat nak melihat isu kelayakan. Kita nak lihat isu kepercayaan. Trust. Adakah kita boleh mempercayai dia? Walaupun
kompetensi dia tinggi, tapi kalau trust dia defisit. Contohnya kompetensi 0 ke 5, dia kompetensi memang hebat. 5, Azmin saya letak seorang pemimpin yang saya boleh letak kerja dia 4 lah, 4,5 lah saya letak daripada 5, 4,5. Tetapi daripada trust 0 ke 5, saya letak dia 0. Orang macam ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi toxic leader. Dia akan jadi pemimpin yang toksik kepada pasukan dia. Sebab dia tak boleh dipercayai. Kita pusing belakang, dia akan tikam kita. Literally tikam kita dari belakang. Orang macam ni dia main belakang. Kita nak kata macam mana? Azmi ni orang yang main belakang. Itu isu dia. Bukan yang main belakang tu, main belakang yang lain. Jangan salah anggap pula. Isu dia main belakang. Main belakang lagi. Itu yang kepercayaan yang kita tak boleh nak bawa kepada golongan ini. Okey. So, membawa kita kepada cerita yang ini.